Mesra. Soalan saya nombor 4. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat. Untuk makluman Yang Berhormat dan ahli Dewan semua, program Rezeki Tani adalah merupakan sebuah program di bawah Kementerian Pertanian Industri Makanan MAFI dengan matlamat untuk membantu meningkatkan pendapatan peserta melalui bantuan projek ekonomi dalam bidang pertanian serta industri makanan dan asas tani. Kumpulan sasar peserta program ini terdiri daripada golongan miskin dan berpendapatan rendah, terutamanya di kawasan-kawasan yang mempunyai kadar kemiskinan tertinggi. Sepanjang tempoh pelaksanaan program Rezeki Tani yang bermula dari tahun 2019 hingga tahun 2020, seramai 1,011 orang peserta telah menerima manfaat daripada program ini, melebihi sasaran awal iaitu 1,000 orang peserta yang melibatkan peruntukan sebanyak 10 juta ringgit. Penerima bantuan perlu menjalankan projek dengan izin Quick Win, iaitu projek yang mengeluarkan hasil dengan tempoh yang pendek di antara 3 hingga 6 bulan dan berpotensi memberi pulangan yang baik. Yang Muhammad, apa istilah tadi? Quickly? Quick Win. Mana untung yang cepat. Yang cepat tu lah. Ya, ya Tan Sri. Terima kasih Tan Sri. Latihan-latihan juga turut disediakan bagi mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran serta daya saing peserta. Berdasarkan daripada pencapaian tahun 2019 dan 2020, program Rezeki Tani ini diteruskan pelaksanaannya dalam rancangan Malaysia ke-12 yang mana sebanyak 10 juta ringgit bakal disediakan untuk tempoh 5 tahun akan datang yang bermula pada tahun 2021 hingga tahun 2025. Untuk tahun 2021, sebanyak 2 juta telah diluluskan untuk program ini dengan sasaran 180 orang peserta di seluruh negara. Berdasarkan status pelaksanaan semasa, adalah dijangkakan seramai 199 orang bakal diluluskan sebagai peserta program Rezeki Tani menjelang akhir tahun 2021. Untuk negeri Perlis, seramai 34 orang peserta telah menerima bantuan di bawah program Rezeki Tani bagi tempoh 2019 hingga November 2021, melibatkan peruntukan sebanyak RM340,000. Dari jumlah tersebut, 5 orang peserta menjalankan projek yang berkaitan dengan pertanian, 9 peserta menjalankan projek pemprosesan produk industri asas tani, manakala baki selebihnya 20 orang peserta menjalankan projek jualan makanan dan juga minuman. Untuk maklumat Yang Berhormat, MAFI akan meneruskan pelaksanaan program Rezeki Tani di negeri Perlis dan seluruh negara bagi tahun 2022. MAFI akan sentiasa memastikan proses bancan peserta di lapangan dibuat mengikut prosedur yang telah ditetapkan dengan mengenal pasti calon yang layak dan memenuhi kriteria yang diperlukan. Selain itu, ebahan mengenai program Rezeki Tani akan terus disebarluaskan supaya lebih ramai lagi kumpulan sasar yang memenuhi kriteria boleh memohon. Terima kasih Tuan Dipertua. Soalan tambahan. Silakan. Selepas menerima bantuan daripada Rezeki Tani ini, saya yakin mereka yang di kalangan penerima ini akan mengembangkan lagi perniagaan mereka. Dan apakah golongan-golongan sasar ni, khususnya dalam sektor agro makanan ni, dapat menambahkan lagi perniagaan ataupun ekonomi mereka itu, dan minta pihak Menteri menjawab. Terima kasih Menteri. Silakan. Terima kasih Tuan Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat. Yang bertanya adalah menjadi hasrat dan matlamat MAFI supaya kita dapat melahirkan ramai lagi usahawan-usahawan tani, apatah lagi untuk mengeluarkan mereka daripada kancah kemiskinan. Pada ketika ini sebenarnya kita mempunyai berbagai bentuk insentif dan juga bantuan. Pertamanya, kita ada insentif dipanggil CAP, ataupun sebelum itu kita ada juga yang program-program yang diperkhaskan untuk wanita, iaitu dipanggil Micro Agro Nisa I, yang diselaraskan oleh Agro Bank, di mana diperuntukkan pinjaman sebanyak RM30,000
kepada usahawan-usahawan wanita yang mahu menceburkan diri dalam program pembuatan makanan hasil daripada pertanian. Seterusnya kita ada satu program yang dipanggil CAP ataupun program peningkatan produk. Ini dikhususkan kepada mereka-mereka usahawan mikro yang akan mendapat skim skrim grant padanan. Makna kerajaan akan beri 70%, usahawan itu akan keluar 30% dan kita luluskan peruntukan sebanyak maksimum RM60,000. Selepas itu kita ada program lagi, agropreneur muda, tapi ini hanya kepada yang bawah 40 tahun. Kalau yang atas 40 tahun tadi, dia lepas tu kalau nak buat pengembangan, kita boleh luluskan juga dan boleh pertimbangkan untuk seterusnya kepada tekun dan juga kepada agrobank untuk buat pembiayaan sampai RM50,000 kepada tekun dan sampai RM200,000 melalui agrobank. Dan akhirnya kalau mereka terus berjaya dan boleh kita ketengahkan, mereka juga boleh dipertimbangkan untuk insentif daripada program produk berimpak tinggi. Ini kita akan jadikan mereka di bawah SME dan boleh membuat pembiayaan sampai minta maaf, dia boleh dapat grant padanan 50-50. Maknanya 50 kerajaan, 50 daripada peserta sampai maksimal sampai RM200,000. Terima kasih Tuan Pelu. Soalan tambahan Satu lagi Tan Sri, soalan tambahan boleh? Ya. Terima kasih Tan Sri. Silakan. Terima kasih Tan Sri, terima kasih Menteri. Saya tertarik dengan program rezeki tani ini. Dan saya tahu, saya dengar daripada jawapan yang Berhormat Menteri tadi, banyak program yang disediakan oleh MAFI. Tapi berbalik kepada program rezeki tani ini, saya nak tanya, nak minta kalau boleh dikongsikan di Dewan Yang Mulia ini, bagaimana program begini dapat melahirkan lebih ramai usahawan tani di luar bandar? Pasal golongan ini merupakan golongan yang saya anggap penting lah. Terima kasih Berhormat Menteri. Silakan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Terima kasih Tan Sri, terima kasih Yang Berhormat. Sebenarnya program rezeki tani ni asalnya nama dia adalah Azam Tani. Azam Tani ni adalah singkatan daripada akhiri zaman kemiskinan. Akhiri zaman miskin, itu Azam Tani. Kita wujudkan pada tahun 2019, selepas itu kita jenamakan semula untuk tahun 2021 ini kepada rezeki tani. Sebelum ini, program ini diselaraskan oleh Kementerian Keuangan dengan peruntukan sebanyak RM10,000 dan terusnya RM10 juta. Seterusnya pada ketiga ini MAFI yang akan menyelaraskannya dan kita nak tengok kalau boleh bukan sahaja kita dapat melahirkan usahawan-usahawan tani, bahkan kita mahu melihat dan memberikan pembelaan kepada kumpulan sasar yang sentiasa menjadi perhatian kita pada ketika ini. MAFI menuntut makluman bukan sahaja mengurusi program ini, bahkan peserta akan dibantu dalam program in-kind. Maknanya daripada bentuk barangan, bukan daripada bentuk tunai. Bahkan 10,000 yang akan kita luluskan ini adalah maksima, dan kita luluskan hanya 9,000 untuk barangan dan lain daripada 1,000 ini adalah untuk kos, yang lain ini untuk kursus. Dan program-program pegawai-pegawai pengembangan akan sentiasa membuat pemantauan bagi memastikan peserta-peserta kita ini bukan sahaja dapat mengikuti program ini seperti yang kita harapkan, bahkan kita mesti bimbing mereka sehingga mereka berjaya. Terima kasih Tuan Betul. Terima kasih. Tan Sri, soalan Kita tambahan. terima semua berita ini sebagai satu kegembiraan. Namun mungkin ahli yang berhormat sedia bersetuju di peringkat daerah informasi ataupun maklumat ini tidak sampai. Dan oleh kerana ahli-ahli yang berhormat ramai yang menyatakan hal ini kepada saya selaku pihak yang boleh menyuarakan, harus kita suarakan hari ini. Di samping mengucapkan tahniah kepada Kementerian Pertanian dan Usaha Tani, kita wajar mendapatkan bimbingan in situ atau di kawasan sendiri masa depan. Terima kasih. Ada tambahan tadi. Soalan tambahan Tan Sri. Silakan. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Masih menyentuh kepada peningkatan sasaran pertanian. Saya mohon Timbalan Menteri
memang nyatakan bagaimana program rezeki tani ini adakah mempertimbangkan permintaan global yang tinggi ke atas gula dan menggalakkan membantu usahawan tani tempatan dalam mengusahakan pertanian berasaskan industri gula, tak kisahlah tanam terbuka untuk memenuhi permintaan domestik atau tempatan dan mengurangkan beban import gula di negara kita. Terima kasih. Gula. Terima kasih, Yang Berhormat. Sebenarnya rezeki tani ini adalah kita khaskan kepada golongan-golongan sasar kita. Yang maknanya bantuan kita ni bersasar kepada golongan miskin yang berdaftar bawah IKASI. Yang mereka yang mempunyai pendapatan isi keluarga sebanyak RM2,600 ke bawah. Kalau mereka tergolong daripada golongan ini, kalau tidak daftarkan IKASI, kena daftar IKASI dulu. Kita akan bimbing mereka untuk mendaftar. Seterusnya untuk program gula tadi itu, kalau tanam tebu, kalau ianya apa juga program yang mendapat yang pulangannya adalah dalam jangka masa 1 ke 6 bulan ni, dia adalah di bawah kategori tersebut. Maknanya seperti saya sebut tadi dengan izin Tuan Dipertua, quick win. Maknanya dia akan mendapat pulangannya dalam masa yang singkat supaya kita nak lihat kalau boleh dia dapat keluar daripada kancah kemiskinan. Terima kasih Tuan Dipertua. Hasil cepat. Datuk Wira Osman bin Aziz. Terima kasih Tan Sri.